Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampai ke surat 269 dan kita masih lagi membahas mengenai zuhud. Di antara mereka ada yang diminta supaya makan makanan yang biasa sahaja atau memakai pakaian yang sederhana, berbelanja terhadap perkara yang mulia dan bersifat dermawan, bertujuan mengeluarkan sifat cinta kepada dunia dari hati serta mencampakkan sifat bakhil dan bergantungan terhadap harta benda. Jadi di antaranya untuk mencapai seseorang itu sifat zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ia hendaklah duduk di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Maka guru tadi akan kadang-kadang menyuruh kepada anak muridnya bermujahadah, melawan hawa nafsu. Maka tidak hairan ada setengah guru melarang perkara-perkara yang halal. Maknanya tidak dibenarkan memakai pakaian macam ni, suruh sederhana. Tidak dibenarkan macam ni tetapi disuruh buat macam ini. Bahkan ada setengahnya tidak benarkan makan daging. Maknanya hanya suruh makan nasi biasa sayur, untuk melatih jiwa dia, melemahkan nafsu. Begitu juga dengan perkara-perkara yang melibatkan kepada dunia. Lalu di antara mereka ada yang diminta supaya makan makanan yang biasa sahaja. Ini adalah bimbingan guru. Ada sebab kalau guru mursyid suruh buat macam tu, ada sebab. Dan jangan hairan kadang-kadang guru mursyid melarang memakai jubah. Ada larang pakai serban, pakai jubah. Kita yang tak faham, kita kata kenapa dulu larang guru sunnah Nabi. Tetapi dia faham untuk menjaga hati. Jadi larang tadi bukan larang maknanya meletakkan benda itu tidak boleh, tidak. Tetapi sebagai mentabiah hati. Sehingga kan kadang-kadang kepada anak murid tadi yang memakai pakaian hebat-hebat, jubah, serban dan sebagainya, hatinya jadi riak, takabur dan sebagainya, dan itu dikesan oleh guru mursyid. Guru tadi dapat kesan di dalam hati anak muridnya ada sifat riak. Maka dengan sebab itulah gurunya larang. Larang bukan larang ikut sunnah itu, tidak, tetapi larang kerana melihat bahawa di dalam hatinya ada penyakit. Maka setelah hatinya dibersihkan, tidak mengapa dia pakai macam biasa, pakai jubah, serban dan sebagainya. Maka dikatakan bahawa atau memakai pakaian yang sederhana. Sederhana saja, tidaklah pakai zuhud ini sampai pakai baju cari-cari tampur-tampur, itu tidak juga. Dan juga tidaklah memakai pakaian yang terlalu bermewah, tidak juga, tetapi bersederhana sahaja. Maknanya dan dikatakan berbelanja terhadap perkara yang mulia dan bersifat dermawan. Jadi disuruh membelanjakan harta pada perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak ataupun digalakkan oleh syarak. Maka disuruh maknanya, dan disuruh bersifat dermawan oleh guru ataupun dia melatih dirinya agar sifat dermawan. Sesuatu itu kita akan rasa sayang apabila sesuatu itu ada di dalam hati. Kalau di dalam hati kita ada dunia, maka dunialah kita sayang. Kalau di dalam hati kita ada dunia, kita rasa cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia, sayang pada dunia itu adalah satu sifat yang tercela, yang mana dengan sebab dia itu kasih kepada dunia menyebabkan dia lalai pada Allah. Maka dunia juga menghalang dia untuk melakukan amal ibadat, lalu dia mujahadah. Di antaranya dia ini menjadikan dirinya bersifat dermawan. Sayang memang sayang, tapi dia infak. Sayang dia infak. Dan bagi orang yang yakin kepada Allah Ta'ala, bila dia infak, Allah Ta'ala akan membalas kebaikan kepadanya. Dan tidak ada orang yang infak, banyak infak fisabilillah dalam keadaan ikhlas, kecuali semuanya diganti oleh Allah.
Bahkan lebih baik daripada itu, dia bagi sedikit, Allah Ta'ala ganti banyak lagi. Bersifat dermawan ini adalah sifat orang yang zuhud. Sifat orang yang zuhud, kerana zuhud ini adalah orang yang berjaya mengeluarkan dunia di dalam hatinya ataupun nafsu di dalam hatinya. Sebab itu kita kalau terlalu mengejar dunia tidak akan tercapai. Kerana dunia ini sesuatu yang kita kejar tak tercapai, itu dunia. Dan sesuatu yang kita dapat tak puas-puas, itulah dunia. Kita tak akan rasa puas. Kita rasa macam ni ada lagi, kita rasa macam ni ada lagi. Dan sesuatu yang kita dapat tidak cukup-cukup, itulah dunia. Tetapi bagi orang yang berjaya mengeluarkan dunia di dalam hatinya, banyak dan sikit menjadi cukup. Cukup baginya, dia tidak kisah. Yang paling penting, dia tidak mahu hatinya dilalaikan dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Lalu dia mengeluarkan sifat cinta kepada dunia. Maka beruntung orang yang dapat mengeluarkan sifat cinta dunia di dalam hati. Kerana Nabi sebut dua perkara yang sentiasa muda. Kenapa? Yang pertama, harta benda. Orang muda, orang tua sama mengenai harta benda. Maknanya. Yang kedua, mengenai angan-angan panjang. Angan-angan panjang, puasa nak itu lama, puasa maknanya nak seronok-seronok. Ini biasa saja. Orang muda, orang tua pun sama saja. Kecuali orang muda itu diberi hidayat oleh Allah, menyedari, dan begitu juga orang tua tadi dia sedar bahawa dunia ini adalah satu perkara yang melalaikan dia dan penuh dengan tipu daya. Maka inilah di antaranya orang-orang yang saleh melatih dirinya zuhud. Dia cuba keluarkan cinta kepada dunia ini daripada hati, serta mencampakkan sifat bakhil, sifat sayang. Dan seafdal orang bakhil ini, seafdal infak ketika mana dia rasa sayang. Dia ada sifat syuh. Syuh ni maknanya dia ni sangat-sangat sayang benda tu, dan dia seberat sangat nak bagi, tapi masa itulah dia infak. Dan itulah pahala yang banyak. Dan ketika itu dia berjaya melepaskan pergantungannya kepada harta benda. Maka beruntung orang yang dapat lepaskan hatinya daripada pergantungan harta benda. Maka rugi lagi kita kalau dalam hati kita masih lagi fikir, oh kalau dapat banyak ni sedap, banyak ni sedap, rugi kita. Bila kita mana perkara itu boleh melalaikan kita kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang zuhud, dia mengeluarkan sifat cinta dunia, dia mengeluarkan sifat bakhil, dan dia melupakan pergantungan kepada harta benda. Ini sifat orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Syafi'i, orang bagi harta dia terima belaka. Orang bagi harta dia terima belaka. Tetapi bila dia tengok orang, dia boleh bagi semuanya sekali. Semuanya sekali. Dan hatinya sudah tidak bergantung lagi kepada harta benda. Maka bentuk-bentuk yang dilakukan ini adalah termasuk dalam rawatan yang mesti dilakukan. Di antaranya, kadang-kadang nak latih diri ni, latih infak, jadi dermawan. Bukan senang. Kalau kita jumpa orang boleh infak harta banyak, Masya Allah. Ada orang tu dia infak, dia dapat faham bila kata Allah Ta'ala katakan ganti orang yang harta yang kami infak, dia pun infak. Dia yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah, akhirnya dia infak sama sekali, Allah Ta'ala ganti. Ada seorang Kiai Yusuf Mansur namanya. Dia cerita zaman dia budak-budak, simpan duit. Bila duit saja dah banyak sikit, dia nak beli kereta mainan. Kemudian nenek dia ni, tok dia ni bagi duit pada orang. Lepas tu tok dia suruh simpan lagi. Dapat duit, tok dia bagi orang. Akhirnya dia marah. Sudah marah pada tok dia. Sebab apa? Sebab duit yang dia tu duk bagi orang. Dan dia nak kenapa? Dia nak kereta mainan. Masa tu dia budak-budak lah. Kereta mainan. Jadi dikiralah infaknya banyak. Andai kata cukup RM5, dah bagi korang. Cukup RM5 bagi korang. Dia nak simpan, nak beli mainan. Tok dia pun bagi. Jadi akhirnya mainan tu harga RM30.
Dia dah habis RM10, akhir sekali dia marah untuk dia. Marah kalau dia tamu cakap ni. Selama berapa lama datang para saudara dia. Para saudara dia datang, akhir sekali para saudara dia ni beli mainan ke anak dia. Katanya daripada beli mainan ke anak dia, beli juga ke anak saudara dia beli. Akhir kali bila sampai saja bagi hadiah pun bagi. Bila bagi hadiah pada dia, tiba-tiba dapat tengok dia buka bungkusan dia mainan. Dia pun tanya harga berapa? Macam tadi kalau habis untuk dia sudah habis RM10, dia dapat RM30, harga RM30. Allah Ta'ala ganti. Maka ini nak beritahu cerita mengenai Allah Ta'ala ni akan membalas kebaikan orang tadi. Maka orang-orang yang menyucikan hati, kadang-kadang dia buang sifat bakhil dalam hatinya. Sayang tu sayang, dia cuba. Sayang cuba. Akhir-akhirnya jadilah dia orang yang zuhud. Orang yang zuhud bukan makna orang tak ada harta. Kalau orang faham orang yang zuhud ini mesti orang tidak ada harta, salah. Orang yang zuhud boleh berlaku yang zuhud itu orang kaya, dan orang yang zuhud itu yang berlaku juga yang zuhud itu orang fakir, miskin. Itu zuhud. Bila mana kayanya tidak mengesankan hatinya daripada ibadat, dan fakirnya tidak bergantung kepada orang lain. Sebab tu Nabi ajar kepada kita dua perkara. Yang pertama, ingat. Yang pertama, kamu zuhudlah kepada dunia, yakni kamu jangan ingat sangat pada dunia. Hati kamu jangan bergantung sangat kepada dunia. Yang kedua, jangan berfikir nak sesuatu yang ada di tangan orang. Hati ni kita berfikir nak sesuatu yang ada di tangan orang. Maka ini menyebabkan bahawa orang tadi tidak zuhud kepada Allah. Kalau dia zuhud kepada dunia, dia pun serah pada Allah Ta'ala, dan hatinya tidak bergantung kepada dunia, Allah Ta'ala kasih pada dia. Dan kalaulah dia serahkan hatinya kepada Allah, dia tidak berhajat langsung dengan makhluk. Tidaklah dia tengok orang itu, dia nak sesuatu pada orang itu, maka orang akan kasih kepada dia. Maka dikatakan bahawa ini rawatan yang mereka itu nak menjadi orang yang zuhud. Maka yang mesti dilakukan dan bermanfaat sekiranya pengawasan dan pandangan daripada mursyid dengan panduan guru mursyid. Tengok Nabi hebat. Ada sahabat, dia bagi segala harta dia, tak nak sikit ke dia. Nabi bagi dia, harta kamu bagi ni, apa lagi harta yang kamu ada? Tak ada, semua sekali bagi. Semua sekali bagi. Nabi beritahu, niat kamu ni, makna niat sahabat Nabi nak infak ni, Allah Ta'ala terima. Tetapi sebaiknya kamu ambillah bagi yang kamu sedikit. Kalau nak infak. Ada sahabat yang sahabat bagi semua, Nabi terima semua. Ada yang sahabat bagi semua, Nabi ambil separuh saja yang ni kamu bagi. Ini untuk jalan Allah, ini ambil untuk kamu dan ahli keluarga kamu. Sebab itu Nabi akan tanya. Dan bukan semua sahabat dia infak ni semua harta dia, tidak. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia hanya infak sebahagian saja daripada hartanya, lebih kurang 1/4 daripada hartanya ni. Itu pun Nabi tanya pada Sayyidina Ali, ni banyak ni. Sayyidina Ali kata kalau boleh harta banyak, Nabi banyak lagi, tak ada arah lah. Maknanya Nabi beritahu. Nabi beritahu ni banyak ni, maknanya Nabi tahu kedudukan sahabat Nabi ini. Dan ada juga Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bagi banyak ni, Nabi terima. Sayyidina Umar bagi banyak ni, Nabi terima. Sayyidina Abu Bakar bagi lebih sekali, maknanya lebih, habis semuanya. Nabi tanya, habis tu kamu simpan apa ahli keluarga kamu? Kamu nak beri apa? Saya serah kepada Allah dan Rasul saja, anak isteri saya. Nabi tahu, tengok iman para sahabat. Dan Nabi tahu bagaimana orang-orang yang ditabiahnya tadi. Maka ada yang Nabi terima semua, ada yang Nabi terima sebahagian. Ini adalah bimbingan Rasulullah SAW. Maka demikianlah dengan bimbingan mursyid, maka dia akan latih supaya anak muridnya menjadi orang yang hatinya bersih kepada Allah. Tetapi perlu diingat, ia dilakukan bukan semata-mata kerana zat perkara tersebut. Sebaliknya ia hanyalah wasilah yang disyaratkan untuk sampai kepada zuhud qalbi yang hakiki. Jadi sebenarnya
yang dilakukan semata-mata ini bukan kerana untuk habiskan harta semata-mata, tidak. Tapi sebenarnya nak cari jalan supaya hatinya sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi dia latih pada dirinya, dia infak semata-mata ni kerana Allah Ta'ala, untuk nak mencapai hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah SAW makan makanan yang ringkas serta rela mengikat batu pada perut baginda yang mulia. Sedangkan gunung telah pun menawarkan dirinya kepada baginda untuk menjadi emas. Teringat dalam satu peperangan Khaybar, bukan Khaybar, Khandaq, peperangan Khandaq, maka sahabat menggali parit. Bila sahabat gali parit, maka mereka bekerja gali parit tengah-tengah panas. Dalam waktu yang sama makanan kurang, dalam waktu yang sama minuman pun kurang. Jadi ada sahabat, bila dia lapar, dia tak tahan sangat. Akhirnya dia ambil batu, dia ikat kat perut dia. Seketul batu, dia ikat kemas-kemas. Nak suruh perut dia ni betul-betul padat, kemas. Lalu dalam keadaan macam itu, sahabat ini pun terus buat kerja. Kemudian lapar lagi, lalu pergi jumpa Rasulullah. Bila dia jumpa Rasulullah, dia mengadu, ya Rasulullah. Dia pun mengadu, ya Rasulullah, kami ni lapar. Kami buat kerja, makanan tak ada, dan kami perlu makanan untuk kekuatan tubuh badan nak kerja. Nabi kata sabar. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pun tidak ada makanan. Tapi saya ni lapar dah, berat sangat ni. Saya nak tunjuk pada Rasulullah. Maka dia pun angkat jubah dia. Maka Nabi pun tengok di perutnya ada batu yang diikat. Nabi kemas. Nabi pun kesian tengok sahabat Nabi ni, Allah, sampai ikat batu kat perut. Nabi pun angkat jubah dia, 2 ketul batu Nabi ikat kat perut. Lebih lagi, baru sahabat tu kata apa-apa. Nabi pun lapar. Maka dikatakan bahawa rela mengikat batu pada perut baginda yang Nabi ikat batu. Sedangkan gunung telah pun menawarkan dirinya kepada baginda untuk menjadi emas. Dan malaikat Jibril AS menawarkan, kalau Rasulullah SAW nak jadikan bukit jadi emas, maka boleh bukit jadi emas. Tapi Nabi tidak mahu. Bila setelah ditawarkan bukit nak jadi emas, Nabi tambah. Nabi kata, kalau begitu bagilah aku 1 hari kenyang, 2 hari lapar. Nabi pilih macam tu, 1 hari kenyang, 2 hari lapar. Sebab itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, bila dapat makanan, dia menangis. Maka orang tanya, kenapa kamu menangis, wahai Aisyah? Dia ada, aku terkenal Rasulullah. Rasulullah ini dia tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Maknanya tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Maka bila dapat makanan tadi, Aisyah teringat, nangis Aisyah. Teringat masa Nabi, masa hayat Nabi. Masa tu Aisyah dapat mewah, orang bagi makanan apa-apa, dan Aisyah teringat Rasulullah sudah wafat, ingat masa zaman dia duduk bersama Rasulullah. Maka dalam keadaan itu Aisyah pun rasa sedih kerana terkenal akan kesusahan Rasulullah. Akhirnya Aisyah mengambil jalan. Apa-apa yang orang beri kepadanya merupakan dinar, makanan-makanan, dia utamakan orang lain. Dia utamakan orang lain, maknanya. Kenapa? Kerana terkenalkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi dikatakan adalah semata-mata ini menjelaskan pensyariat amalan ini. Nak beritahu syariat Allah Ta'ala mensyariatkan amalan zuhud ini. Jangan kita terlalu terkejar-kejar, jangan kita terlalu tamak dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Bahkan jadilah kita orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Mengenai perkara ini, Imam Junaid rahimahullah ta'ala yang ditabiah oleh syekh-syekh yang terdiri daripada orang arifin, orang arif billah berkata, kami tidak mengambil tasawuf dari kata-kata begitu dan begini. Orang dahulu tasawuf mereka bukan daripada ilmu semata-mata. Bahkan tak ada pembahasan tasawuf. Tidak ada pembahasan tasawuf, maknanya yang dalam-dalam dibahas. Tetapi tasawuf itu sudah ada pada amalan-amalan. Tengok sahabat, hari dia nak makan, dia lapar, dia nak makan. Bila mana makanan sampai dekat dia, dia teringat
teringat orang sebelah dia. Takkanlah aku makan kenyang sedangkan jiran tetangga aku lapar. Dia pun ambil, dia bagi jiran tetangga dia. Jiran tetangga dia dapat, bersyukur alhamdulillah. Kalau dia makan kenyang, tapi takkan aku makan kenyang, jiran tetangga yang lain lapar. Baru nak makan, teringat, dia baru dapat. Biarlah dia lapar, asal jiran dia kenyang, dia bagi. Hak dapat pula yang ketiga teringat, takkanlah saya nak makan, jiran tetangga saya lapar, bagi lagi. Pusi sampai ketua ni balik. Ini sahabat Nabi. Maknanya mereka itu Allah, maknanya mereka mengutamakan orang lain. Mereka mengutamakan orang lain pada diri mereka sendiri. Itu sahabat Nabi. Nabi tabiat mereka mengenai bagaimana mengutamakan orang lain. Lalu dikatakan bahawa tidak diambil daripada kata begitu begini, akan tetapi kami ambil daripada mujahadah, daripada lapar. Di antaranya lapar dan meninggalkan dunia. Orang-orang tasawuf dahulu, mereka itu dikatakan tasawuf, mereka itu hidup dalam keadaan mujahadah. Disebut sini lapar, tapi maksudnya mujahadah. Abu Hurairah, dia ini lapar betul-betul lapar, sampai dia ni jatuh gelepar dia. Dia kata orang sangka aku sakit sawan. Bukan sakit sawan, lapar perut. Tidak ada makanan. Kerana lapar mereka. Dan bila lapar, menyebabkan mereka tingkat ibadat, kuat beribadat pada Allah. Sebab itu lapar ini salah satu jalan melemahkan nafsu. Bila nafsu menjadi lemah, iman menjadi kuat. Maka bila seorang tadi berlapar, menyebabkan iman mereka kuat, menyebabkan mereka dekat dengan Allah. Waktulah dikatakan bahawa mereka melalui jalan mujahadah, lapar beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan dunia. Dan mereka meninggalkan dunia dari segi hati mereka tidak terpedaya. Sahabat Nabi hebat, mereka ada kebun. Kalau kebun itu melalaikannya, maka dia infak fisabilillah kebun tadi. Tidak mahu hartanya. Sayyidina Osman Ibn Affan, Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf, dia ada harta banyak. Bila mana perdagangannya, perniagaannya maju sungguh. Hari itu sampai berebut-rebut orang beli barangnya, dia mula sembahyang lewat. Akhirnya dia tersedar kerana perniagaannya menyebabkan sembahyang dia lewat. Lalulah segala hasil mahsul ataupun segala hasil jualan pada hari itu, keuntungan pada hari itu, semuanya diinfak fisabilillah. Kenapa? Kerana perkara ini telah melalaikan dia daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang telah ditabiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tasawuf yang mana melahirkan seseorang tadi hatinya ingat kepada Allah, jiwa dia memang betul-betul berserah diri kepada Allah. Lalu dikata meninggalkan dunia serta menahan diri daripada perkara yang indah dan diingini oleh jiwa kerana tasawuf, kerana pencucian hati. Maka bukan dilarang, kita tidak melarang perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang baik. Yang dilarang itu adalah hati kita terpesona dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka Imam Malik, dia ada kuda warna hitam, dia cukup sayang. Bila dia tengok Imam Syafi'i inginkan pada kuda tadi, dia terus bagi, tidak ada masalah. Jadi Imam Syafi'i tengok kedudukan Imam Malik, cukup turun, tidak ada apa-apa pun di rumah dia. Makanan ke apa-apa orang bagi hari ini, benda yang berharga, esok orang nak dia bagi. Maka Imam Syafi'i duduk dengan Imam Malik. Lama dia duduk dengan Imam Malik. Dia tahu keadaan Imam Malik ini seorang yang suhu, tidak berkandap pada dunia. Hidup dia dalam keadaan sederhana. Maka bila mana Imam Syafi'i meninggalkan Imam Malik, sama belajar kat lain, berjumpa dengan guru yang lain, belajar bertahun-tahun, tiba-tiba balik jumpa Imam Malik semula. Bila jumpa Imam Malik semula, Imam Syafi'i sudah terkejut. Kerana apa? Kerana Imam Malik telah melihat dengan rumahnya yang sudah mewah. Keadaan rumahnya sudah mewah, kedudukannya sudah mewah, tidak sebagaimana Imam Syafi'i duduk dahulu dengan Imam Malik. Lalu ketika mana Imam Syafi'i pergi rumah Imam Malik, Imam Syafi'i tengok keliling kelalang, tengok Allah, Masya Allah, menangis Imam Syafi'i. Menangis.
Lalu Imam Malik tanya, kenapa kau menangis? Katanya dia bimbangkan keadaan dia hari ini, keadaan tengok Imam Malik hari ini. Kata Imam Malik, walaupun kamu lihat macam ini, tetapi hatinya tidak bergantung pada maknanya dia adik ini, tapi bila-bila masa pun orang nak pun dia boleh bagi. Dan dia ini ada kemewahan ini, yang ada benda-benda mewah ini, bukan Imam Malik yang cari, tidak, tetapi itu hadiah daripada orang-orang yang beri kepadanya. Sedangkan Nabi mengajar pada kita, kalau orang bagi hadiah kita ambil, tapi jangan kita minta-minta pada orang lain. Jangan kita minta-minta pula. Ada pun kita nak meminta-minta itu untuk orang ramai, keperluan orang ramai, itu tidak mengapa. Umpama kita minta untuk buat masjid, ada kepentingan orang ramai, itu tidak mengapa. Lalulah Imam Syafi'i pun faham kedudukan Imam Malik bukan begitu. Yang dibimbang takut Imam Malik ini hatinya penuh dengan dunia dan sebagainya, walaupun dunia ada depan mata. Imam Malik tetap dulu. Dan Imam Syafi'i pula lepas habis belajar, dia balik buat ahli harta. Orang bagi harta. Jadi dia pun sudah mengajar tempat ni ramai anak muridnya. Dia mengajar ramai anak muridnya. Akhirnya nak balik kampungnya. Kerana sudah lama berpisah dengan ilmunya. Maka tuan guru, iaitu Imam Syafi'i, dia telah mengajar orang kampung, masyarakat kampung sudah ramai. Akhir sekali bila nak balik kampung, orang bagi hadiah pada dia. Bagi hadiah, bagi harta, bagi hadiah, bagi harta. Jadi banyaklah dia. Maka dia pun balik kampung bawa harta yang banyak. Bila bawa balik harta yang banyak, kemudian balik kampung, ibunya dapat tahu bahawa Imam Syafi'i akan balik. Maka gembira ibunya. Anaknya sudah habis belajar. Imam Syafi'i pergi belajar, tinggal mak dia, balik-balik habis. Bukan setahun kali balik. Macam kita tu. Macam kita tu. Pergi 10 tahun bawa balik, 20 tahun bawa balik, balik-balik alim. Jadi sukalah ibunya bila dengar Imam Syafi'i nak balik. Tapi bila balik saja tengoklah wah ahli harta. Maka ibunya tak mau tengok dia, tak mau jumpa dia. Ibunya kata, aku suruhmu wah ahli ilmu, bukan wah ahli harta. Akhirnya Imam Syafi'i bagi habis. Sudah tidak ada licin lah, baru dia balik. Baru mak dia terima. Mak dia duduk lagi. Maknanya. Jadi nak beritahu bahawa ini orang-orang dahulu, perjalanan orang dahulu, mereka itu berjaya mencabut dunia di dalam hati. Bukan kata dunia itu membuang dunia, tidak, tapi mencabut dunia tadi di dalam hati mereka. Ialah sifat muamalah dengan Allah. Ini sifat kita berhubungan, muamalah ni berhubungan dengan Allah. Biarlah hati kita ini tidak bergantung dengan dunia ataupun harta benda dan seumpamanya. Asalnya ada zuhud dari dunia, sebagaimana kata-kata Harisah, aku memalingkan diriku daripada dunia. Paling diri daripada dunia, bukan tolak. Dunia tak boleh tolak. Jangan kita tolak dunia. Orang bagi ni tampur, orang ni tampur, kita tolak dunia, itu bukan. Memalingkan hatinya daripada dunia. Maka aku memalingkan diriku daripada dunia, lalu aku berjaga malam. Dia pun berjaga malam dan berpuasa pada siang harinya, dan di siang hari dia berpuasa. Lapor ni untuk mujahadah, nak melemahkan nafsu lapor. Kemudian malam tu berjaga malam. Berjaga malam untuk mengambil ruang bermuamalah dengan Allah ataupun beribadat malam-malam dengan Allah Ta'ala. Dan di antara sifat orang-orang soleh ni, dia banyak jaga malam. Tujuan dia jaga malam untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang boleh berjaga malam dengan ibadat, dia jaga malam, nescaya nanti terkeluar dunia dalam hati. Bila dia ni berjaga malam dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir rahimahullah Ta'ala merupakan seorang musyrik yang ulung, telah memandu murid-muridnya pada peringkat permulaan. Saya ni perjalanan, peringkat permulaan perjalanan. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia ni awliya, sultan awliya, maknanya sultan kepada wali-wali Allah. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semua wali-wali itu duduk di bawah tapak kaki aku. Maknanya bukan kata Imam Abdul Qadir Jalani ini dia sombong tidak. Tapi nak beritahu bahawa dia bukan saja memimpin orang awam, tetapi dia memimpin wali-wali Allah. Dan bila mana dia menyampaikan ilmu, orang akan terkesan dengan hatinya. Dan dia menyampaikan ilmu, akhirnya
beribu-ribu manusia pernah dia kata mendengar kata-katanya, dan ulama beratus-ratus ulama duduk dalam majlis ilmunya, boleh jadi beribu-ribu juga ulama. Dan ketika itu banyak ulama-ulama pun mencatat ilmu-ilmu yang keluar daripada kata-kata dia. Dan dikatakan bahawa setiap kali dia berceramah, kadang-kadang sampai mencecah ribuan orang ahli maksiat bertaubat pada Allah, kadang-kadang sampai ratusan ribuan orang kafir masuk Islam. Gitulah keadaan dia. Setiap kali ceramah, habis ceramah datang bertaubat, habis ceramah datang bertaubat. Orang kafir pun begitu juga. Dia bercakap dengan hati, bukan bercakap dengan lidah, bukan bercakap dengan akal. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga kan satu hari, bila mana dia tinggal majlis, dia suruh anak dia ganti. Maka anak dia pun ganti, berceramah, bersemangat macam ayah dia. Tapi lepas pada tu tak ada orang mari pun taubat. Dah baca ayah dia, mana orang kafir mari masuk Islam, tak ada pun. Semangat menyampaikan. Lalu dia pun tanya ayah dia, wahai ayahku, bila aku tengok kamu menyampaikan ilmu, berceramah, lepas pada ceramah, orang datang kepada kamu bertaubat. Beramai-ramai datang bertaubat, ramai-ramai masuk Islam. Masuk Islam. Tetapi ada pun aku menyampaikan ilmu, bila berani ganti ayah dia, maknanya tak ada lah macam ayah dia. Ayah dia mengatakan bahawa sesungguhnya ilmu itu datang daripada hati. Kalau datang daripada hati, dia dapat menembuskan hati manusia. Kalau datang daripada lidah, dia hanya sampai ke telinga sahaja. Lalu dikatakan bahawa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia dapat memimpin anak-anak murid dia. Sehingga kan ada satu kisah, bila kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani kata semua wali-wali duduk di bawah saya, maka ramailah tok-tok guru, ulama-ulama datang belajar dengan dia. Maknanya ulama-ulama besar-besar saja yang ada anak murid duduk dengan dia. Ada seorang orang alim, bukan orang biasa, orang alim yang sudah ada anak murid, tak iktiraf Syekh Abdul Qadir. Tidak iktiraf Syekh Abdul Qadir, sehinggalah Allah Ta'ala fitnahkan dia. Allah Ta'ala uji dia. Apa ujiannya? Diuji dia dengan seorang wanita. Bila mana sahaja satu hari dia mimpi menyembah patung berhala. Bila dia ini menolak, Syekh Abdul Qadir mimpi sembah patung berhala. Sehinggalah Allah Ta'ala tunjuk. Buktinya dia berjalan-jalan, jumpalah satu orang wanita. Jumpa satu orang wanita yang cantik, lalulah sekali tengok rasa terkenal lalu dalam hati. Allah, Masya Allah, bahaya. Terkenal dalam hati. Lalulah dia pun ingin pada perempuan tadi. Rupanya perempuan tadi Kristian, tidak beriman kepada Allah. Lalulah anak murid dia pun merasa heran, mana tu guru ni sudah tidak masuk belajar mengajar dan sebagainya. Rupanya anak murid gurunya terfitnah. Yang kena tu guru, bukan anak murid. Kalau anak murid biasalah, guru luar biasa. Maknanya lalulah dalam keadaan macam itu, dia pun sudah tidak mahulah pecah habis pakaian ulama dia dah. Tak mahu dah. Maka anak murid yang main penjuru, mai balik tamu. Maka dia ulang masa itu. Lalu dia minta pada perempuan tadi nak berkahwin dengan perempuan tadi. Perempuan tadi tamu. Dan ayah pada perempuan tadi pun tidak mahu, kalau nak juga dengan satu syarat. Syarat dia apa? Syaratnya kena tinggal agama. Tinggal agama. Menjadi penyembah patung berhala, menyembah berhala. Lalu terfitnah macam tu dalam keadaan tu, sanggup dia, lalulah dia pun sanggup nak jadi penyembah patung berhala untuk berkahwin dengan perempuan tadi. Maka anak murid dia tak boleh buat apa, nak pujuk pun tak boleh buat apa. Maka anak murid dia pun lari pergi jumpa Syekh Abdul Qadir Jilani. Lari jumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani marahlah. Dulu masa mu sesat, tok gurumu tolong betulkan. Ni tok gurumu sesat, mu tengok lagi. Masa Terengganu gitulah lebih kurang. Katanya kamu pergi pujuk dia. Dan aku akan berdoa daripada dia. Pergi pujuk. Pujuk tak jadi apa. Kemudian tak boleh kahwin lagi.
maka disuruh dia menjadi penjaga kepada khinzir-khinzir di ladang khinzir. Dia duduk dengan khinzir, tu Musa dulu. Allah terkena fitnah, Masya Allah. Takut kena fitnah macam tu. Anak murid sudah tidak ada, lari habis anak murid. Lalulah tengok dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan macam tu mengadu anak murid dia. Akhirnya Syekh Abdul Qadir kata, kamu pergi beritahu kepada dia, katakan Syekh Abdul Qadir Jilani salam. Bila dia pergi saja, anak murid dia pergi je, beritahu sebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia pun tersedar. Dia pun termenung. Termenung dia, tersedar dia. Sebut nama tadi. Tu baru sebut nama. Sebut nama dia tersedar, terkejut dia. Bila tersedar, terkejut lah, dia merasa hairan. Kenapa dia jadi macam tu? Dia macam baru sedar. Yang lama ni, rupanya dia duduk dekat kandang khinzir. Akhir sekali dia pun keluar daripada, dia tinggalkan tempat tadi, dan dia bersihkan pakaian dia, kemudian dia pergi jumpa Abdul Qadir. Baru dia iktiraf segala wali-wali, contoh guru ulama-ulama duduk di bawah Syekh Abdul Qadir. Ini kesan dia tak terima Syekh Abdul Qadir sekarang. Akhirnya barulah dia, bila diterima saja, Syekh Abdul Qadir pun suruh dia pakai pakaian ulama dia semula. Pakai pakaian ulama dia semula, dia pun menyampaikan ilmu, habis anak murid dia datang balik. Ramai balik kembali balik. Ni nak beritahu bahawa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, dia ini mentabiah dengan sir, dengan rahsia-rahsia hati, dengan maknanya dengan doa dan sebagainya, ramai orang bertaubat kepadanya. Jadi zaman kita sekarang ni ada seorang ulama daripada Yaman, namanya Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri ini, dia ini anak murid kepada Habib Umar. Dia memang berceramah, memang hebat dia, dan dia ini ilmu yang sangat luas, ilmu tafsir, hadis, memang alim dia. Bila mana dia pergi ke Mesir, dia telah berdakwah dengan penyanyi-penyanyi. Maka ramailah penyanyi-penyanyi yang duduk di hadapan dia. Jadi sebelum tu penyanyi tu suruh, kalau nak dakwah pada dia tak apa, tapi mendengarlah penyanyi. Maka saya beli CD dia tu, 3 CD. CD 1, CD 2 nyanyi. Penyanyi suruh menyanyi, mendengar. Maka ketika mana penyanyi itu menyanyi, Habib Ali macam biasa dia berzikir tak layan. Habis dah semua dah, lalulah dia pula menyampaikan khutbahnya. Dia pun ceramah. Habis penyanyi artis-artis itu menangis. Kemudian artis-artis yang menangis tadi tu buat keputusan, kalau macam itu dia sudah tidak mahu lagi terlibat dalam bidang macam ini, tu nak bertukar. Jadi orang yang berlaku perubahan, yang tidak pakai hijab, yang wanita pun terus pakai pudar terus, kemudian yang ni pun berhenti terus. Akhirnya tidak dibenarkan dia masuk ke negara Mesir kerana bimbang bidang hiburan ini akan tergugat. Akhirnya tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kenapa? Kerana berjaya tak boleh melembutkan hati manusia. Berdakwah di Amerika. Ni terkenal dekat negara sana tu. Tempat-tempat orang yang hati keras. Berdakwah. Ramai orang kafir masuk Islam. Bahkan ada yang tengok dia saja. Tengok pergi jumpa dia, muncak dengan masyarakat. Maknanya satu hari dia berjalan, tiba-tiba orang lempar batu dia kena atas darah. Dia pun ambil batu, tak diam, kena tu dia pun buang tepi. Dia pun senyum saja dengan orang yang lempar batu pada dia. Masa tu dia ambil batu, orang tu pun tengok apa tindakan dia, tapi kemudian dia tengok dengan senyum, dia pun berjalan. Malam itu dia ceramah, lepas ceramah orang datang jumpa dia nak masuk Islam. Siapa dia? Orang yang lempar batu ke dia. Lempar batu ke dia. Dengan Allah Ta'ala beri orang yang berdakwah dengan hati. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang merupakan wali Allah Ta'ala, dan dia merupakan guru mursyid yang hebat, yang memandu murid-muridnya
pada peringkat permulaan saya ini perjalanan mereka supaya bermujahadah terhadap dirinya serta beriadah dengan selalu memakai pakaian kasar. Jadi di antaranya biasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, penyanyi-penyanyi, orang minum arak datang dia akhirnya dia tabiah menjadi orang yang soleh, biasanya dengan jalan taubat. Bila jalan taubat, lepas jalan taubat, jalan mujahadah. Mujahadah ni kita sudah sebut daripada dulu lagi, ada 4. Kurang makan dan minum, kurang tidur, kurang bercakap, kurang bergaul. Itu dia mujahadah. Berat-berat nanam belaka. Kita tak mampu nak buat. Kalau dipilih macam mana nak kurang makan, kurang minum, memang kita payah nak buat. Yang kedua, kurang tidur, ni pun payah juga. Yang ketiga, kurang bercakap pun payah. Kasi nak cakap sama. Yang keempat, kurang bergaul, pun payah juga. Yang kurang makan, kurang minum, dia suruh puasa sunat. Kurang bercakap, dia suruh berzikir. Kurang bergaul, dia suruh uzlah. Makna suruh uzlah. Kurang tidur, dia suruh berjaga malam. Ini mujahadah. Dan mujahadah ini bukan jalan yang mudah, jalan yang payah atau orang-orang tertentu je. Dan banyak ulama-ulama sufi melalui jalan mujahadah, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan beberapa ulama yang lain. Ada ulama seperti Abu Hasan Syazuli, mereka melalui jalan zikir. Tak mampu mujahadah, lalu jalan zikir sebagai jalan penyucian hati. Maknanya memperbanyakkan zikir secara istiqamah. Maknanya dan jalan bersohbah, yakni jalan bersahabat dengan ulama-ulama yang soleh, guru-guru yang mursyid. Maknanya, maka ini di antara jalan-jalan orang-orang yang menyucikan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dia suruh pakai pakaian yang kasar-kasar. Pakaian yang kasar dan sabar serta tidak mengejar kelazatan hidup kebendaan, dan dia suruh sabar. Dan kalau kita baca ceramah daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, kadang-kadang kasar, bukan dia kasar sebenarnya. Kadang-kadang, wahai orang yang mengejar dunia, kamu jangan jadi bodoh, dia kata gitu. Cuba baca dia punya ceramah-ceramah dia. Maknanya dia menghentam hati-hati manusia. Menghentam hati-hati manusia ni. Sebab itu ramai dalam kuliah dia, ceramah dia, orang akan menangis. Kerana dia menyentuh hati-hati manusia, dan kadang-kadang dia menegur orang-orang yang mengejar kelazatan kebendaan. Setelah itu, iaitu di saat hati mereka sama saja di antara tegahan dan pemberian. Bila saja hati manusia sudah ditabiah, duduk di bawah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga kan dia rasa sama saja. Orang beri, orang tak beri sama. Tegahan dan pemberian. Orang beri, ambil. Tak beri, tak apa. Orang beri belaka, orang kita tak beri, tapi tak ada apa-apa setelah ditabiah. Tengok Nabi tabiah. Ada juga sahabat Nabi yang Nabi beri kepada sahabat ni Nabi tak bagi. Orang Mekah Nabi beri belakang harta, orang Madinah Nabi tak bagi. Sahabat Nabi bunyi juga. Maknanya Nabi tanya ketua dia, ya Rasulullah, saya ini ketua daripada kaum saya. Jadi sebagaimana anak-anak buah saya ni, saya nak menyatakan ada di kalangan mereka bertanya-tanya kenapa Rasulullah ini bagi harta kepada orang Mekah, tidak bagi pada Madinah. Oh, Nabi tegang balik. Kamu jangan salah faham. Mereka ini baru masuk Islam, kamu sudah lama masuk Islam. Mereka ini diberi harta-harta untuk menjinakkan hati-hati mereka. Maknanya, dan mereka ini diberi harta dan mereka tidak bersama Rasulullah. Orang Madinah tidak diberi harta. Orang Madinah sudah lama berjuang berjihad bersama dengan Nabi, dan sudah tengok cara perjalanan Nabi, kehidupan Nabi. Dan Nabi beritahu bahawa orang Madinah tidak ada harta tetapi bersamanya Nabi. Adakah kamu nak tukar Nabi dengan harta benda? Menangis sahabat Nabi. Takkanlah nak pilih harta benda dengan Nabi. Memang nak pilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada harta benda. Maka fakir dan kaya sama saja. Fakir ke kaya sama saja. Maknanya maka beliau mengajar mereka berpindah kepada martabat zuhud qalbi, baru pindah. Latih dulu. Jangan yang kaya, maknanya
janganlah jadi tamak ataupun jadi sayang pada harta benda. Yang fakir janganlah rasa tidak cukup, bersabar dengan apa yang ada. Maka akhirnya fakir dan kaya sama sahaja. Memang sahabat Nabi, orang fakir orang kaya sama je, tak ada beza. Maknanya mereka ahli ibadat, mereka beribadat kepada Allah Ta'ala. Yang fakir cara dia, yang kaya cara dia. Maka beliau mengajar mereka berpindah kepada zuhud qalbi serta pengosongan hati selain daripada Allah, sehinggalah dia ajar hatinya supaya bersih, kosong, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.